Boleh dengar? Baik. Okay, kita buka saja dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bagi Muslim. Okey, pagi ni kita mulakan dengan kahut dulu. Lepas tu kita lepas tu baru kita mulakan dengan bab 4 dan kemudian kita habiskan dengan kahut bab yang kedua pula. Okey. Jadi harap bersedia untuk kahut. Siapa yang dapat top podium akan ada markah rahsia lah. Okay? Akan ada markah forward, markah tambahan. Okey. Jadi kita mulakan dengan ujian kahut dahulu. Saya bagi masa sampai 8.38. Ada 3 minit lagi untuk masuk. Jadi 8.38 kita start. Untuk kehadiran dia tak stabil. Saya buka tadi dia kadang-kadang ada stop. Tak apa, kamu try dulu. Selain kehadiran, kalau boleh scan, tak apalah. Kalau tak boleh scan, sistem pun tak okey pagi ni. Tiga orang. Mana lagi? 9 minit lagi. Siapa yang masuk juga akan ada markahnya. Okey. 30 second lagi. Baik, kita mulakan kahut kita pada pagi ini. Okay, kita start. Okay, bab 1. Falsafah Yesus masa. Berikan maksud FPN. Ada 60 second untuk jawab. Yang internet tak okey apa semua tu, kamu tengoklah. Tengok dan ambil perhatian terhadap setiap soalan ni. Mungkin ada yang masuk dalam ujian.
Okay, FPN. Apakah masuk FPN? Baik. Ada juga yang salah. Tapi majoriti adalah yang betul lah. 34 orang. Tak apa. Falsafah pertanian salah. Falsafah pertemuan salah. Siapa yang bagi ni? Okey. Kita lead oleh Harish. Okay, soalan 2. Usul falsafah itu semasa bertujuan untuk mengkaji tentang yang berikut. Apakah itu? Baik. Oh, ramai yang jawab falsafah dan isu semasa kan. Itu salah lah. Okey. Jawapan dia adalah falsafah. Kita kaji tentang falsafah, rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini bab 1 ni. Chong. Okey, Chong. Nombor 1. Ada lagi masuk. Baik. Okey, yang baru masuk ni ambil perhatian lah pada tahun yang kawan kamu tengah jawab. Sambil ambil pengajaran. Ambil maklumat. Atau pelajaran 1961 bertujuan untuk apa sekali lagi. Okey, cuma 17 orang saja yang betul. Iaitu untuk mengkaji dasar pendidikan negara. Itu tujuan atau pelajaran 1961. Orang ramai pilih kaji dasar falsafah kan. Yang untuk kaji dasar pendidikan negara. Chong masih di depan. Baik. Dia dua soalan di depan. Biasanya. Ini berkaitan dengan fungsi falsafah secara umum. Kecuali
6 orang saja yang betul, iaitu untuk yang kecuali itu adalah yang bukan fungsi falsafah pendidikan secara umum adalah menilai perubahan dalam pendidikan. Falsafah bukan untuk menilai perubahan. Falsafah adalah satu bentuk piagam, okey, untuk memahami pendidikan dalam konteks yang betul, membimbing seorang guru dan mengkritik andaian dan fakta pendidikan itu fungsi falsafah secara umum. Okey. Oh, masih kakak yang sama, Chong masih kat depan. Okey, kemudian soalan yang kelima adalah berkaitan dengan fungsi utama suatu pendidikan negara. Apakah fungsi utama? Ada 18 second lagi. Fungsi utama dalam sistem pendidikan sebuah negara. Okey, jawapannya adalah untuk membina acuan modal insan yang diperlukan oleh negara tersebut. Ini soalan senang ya. Majoriti betul. Okey, Chong masih depan. 4 kali berturut. Okey, kemudian sumber falsafah pendidikan. Yang mana salah satu sumber falsafah pendidikan? Yang mana salah satu sumber falsafah pendidikan? Baik. Jadi ni pun ramai yang salah. Okey. 16 orang. Tapi masih banyak lagi yang betul, iaitu 19 orang. Iaitu sumber falsafah pendidikan adalah salah satunya adalah pengenalan nilai dan tradisi masyarakat. Bukan bukti teoretikal, tapi kalau bukti kajian, itu boleh jadi jawapan yang betul. Kalau teoretikal salah lah. Okay. Masih lagi Chong. Kemudian soalan yang ketujuh. Pendidikan di Malaysia adalah satu yang berterusan ke arah baik. 30 orang betul, iaitu memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Masih lagi Chong.
Okay, tak terbuka lagi. Soalan ke-8. 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan dan jadikan pegangan hidup setiap hari mampu. Baik, 32 orang betul. Iaitu menjadikan seorang hebat dan mengukuhkan kedaulatan negara. Okey, masih lagi Chong. Okey, nombor 9. Tujuan utama falsafah pendidikan negara dan rukun negara digubal. Tujuan utama falsafah pendidikan negara dan rukun negara digubal. Baik, 29 orang betul, iaitu untuk kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Okey, seterusnya soalan last. Falsafah sejahtera berfungsi sebagai falsafah sejahtera berfungsi sebagai okey, hanya 15 orang saja yang betul untuk soalan yang terakhir ni, iaitu falsafah sejahtera berfungsi untuk pentafsiran rukun negara. Itu fungsi falsafah sejahtera. Dan platform bantu muhibah tu dia tak tepat. Jawapannya bukan yang paling tepat. Yang paling tepat adalah falsafah sejahtera sebagai pentafsiran rukun negara. Okey, kita tengok siapa podium. Nombor 1, 2, 3. Nombor 3 Nadia, Tania. Nombor 2 Fatin Aimi. Dan nombor 3 dan nombor 1 Chong. Yang pertama sampai yang terakhir. Okey, kita lihat kepada yang 3 ni. Yang 3 ni ada markah lebih sikit. Okay, yang participate pun ada juga.
markahnya. Tak risau. Okey. Ini Chong. Chong. Nadia dan Fatin Aimi. Bagi nama penuh sini ya. Dekat Meet. Okey, analyticsnya. Analitik untuk Kahoot ni, bab pertama ni adalah bab yang senang saja. Okey, jadi 52% jawab dengan baik, jawab dengan betul. Dan ada dua saja soalan yang susah, iaitu fungsi pendidikan secara umum. Yakni ramai yang jawab salah, iaitu untuk mengkritik andaian dan fakta pendidikan. Tapi jawapan yang betul adalah menilai perubahan dalam pendidikan. Okay, kemudian falsafah sejahtera berfungsi sebagai, ini last tadi. Okay. Ramai jawab sebagai platform untuk muhibah. Tapi jawapan paling tepat adalah sebagai pentafsiran rukun negara. Okay. Itu untuk bab yang pertama. Jadi tahniah kepada Chong, Fatin Aimi dan Nadia. Baik. Dan kemudian sebelum kita pergi pada Kahoot yang bab kedua, kita teruskan dengan topik yang keempat terlebih dahulu. Okay, topik empat mudah je. Okay, topik yang keempat. Kita cuma ada 4 week saja. Okay, kita ada 4 minggu sahaja. Jadi kita 4 bab ni sebelum mid-sem break kita dah siap setengah bab. Jadi lepas mid-sem break kita akan teruskan dengan 4 lagi. Dan kemudian kita akan habis 8 bab secara keseluruhan. Jadi untuk minggu ni kita sampai bab 4. Jadi sepatutnya sebelum mid-sem break kamu dah boleh hantar dah. Kamu dah boleh hantar dah untuk proposal projek dan ulasan isu semasa. Okey. Lagi lepas habis kelas ni kita mula dengan yang topik yang keempat pula. Mula. Baik. Okey. Jelas suara? Boleh dengar? Slide nampak? Nampak slide? Suara okey? Okey, baik. Irfan kata nampak. Okey, terima kasih. Terima kasih atas respon. Okey. Keempat ni mudah saja, itu berkaitan dengan kita akan belajar tentang konsep insan. Konsep insan. Setelah bab yang ketiga dan kedua, ada pertama yang kita telah belajar daripada konsep falsafah sampailah kepada psikologi, dan ni bab 4 ni tentang psikologi lah. Okay. Bab 4 ni tentang psikologi, iaitu insan, tentang asal usul insan. Okay, apa yang kita akan belajar adalah tentang memahami faham utama tentang asal usul insan dan konsep utama yang mencirikan keinsanan atau kemanusiaan. Kemudian hakikat dan sifat insan. Kemudian konsep insan yang sejahtera menurut Jerry. Jerry ni dia punya ringkasan bagi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okay. Kemudian menganalisis faham insan sejahtera dalam mendepani cabaran-cabaran kemanusiaan di peringkat lokal, nasional dan global. Jadi lepas topik keempat ni ada tugasan yang perlu kamu lakukan, iaitu secara individu dan juga berkumpulan. Okey. Jadi saya ada terima report sikit lah yang berkaitan dengan pembabitan dalam grouping.
Dapat report ada yang tak bagi kerjasama, tapi saya tak ingat yang section mana. Saya bagi secara umum lah sekarang ni. Jadi kamu perlu ingat aktiviti grouping perlu dilakukan untuk maintain kamu punya markah dalam e-learning. Dan akhirnya, di akhir nanti saya akan buat peer review, maknanya kawan kamu dalam grup yang akan review macam mana kamu bagi kerjasama. Berapa star, kalau peer review tu ada 5 star, jadi dia akan rate kamu punya pembabitan dalam grup kerjasama, dan dia akan komen kamu punya aktif dalam grup bagi kerjasama atau tak. Itu berkaitan dengan peer review lah. Jadi saya boleh bagi markah dengan adil bagi untuk tugasan berkumpulan nanti. Dan assignment bagi topik yang pertama, kedua dan ketiga sila hantar supaya saya boleh bagi markah sebelum mid-sem break untuk 4 tajuk yang awal. Jadi yang ni pun kamu kena hantar sebelum mid-sem break. Baik. Kemudian kita teruskan, kita balik pada topik yang keempat. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang asal usul insan, hakikat insan, potensi insan yang Jerry tadi tu, kemudian faham insan. Okey. Bila merujuk kepada asal usul insan, ahli falsafah cuba kupas dari menurut akal dan juga panca indera. Antara falsafah yang bagi pandangan adalah Aristotle, Lemaitre dan Kasma, termasuk juga Plato. Falsafah Greek, falsafah komunisme dan Lemaitre. Kemudian asal usul kejadian, kita tengok seorang-seorang macam mana dia punya pandangan falsafah tentang asal kejadian manusia. Yang pertama adalah daripada Plato. Plato dia berlawanan dengan Aristotle, iaitu dia mengatakan hakikat segala yang wujud sebenarnya adalah alam idea dan lawannya adalah alam indera. Dalam alam idea ni terdapat semua benda di alam nyata. Dia ada alam idea dan alam indera. Dan apa yang penting di sini adalah Plato mengakui wujudnya kepelbagaian alam dunia ataupun alam indera, tetapi tidak menganggapnya sebagai realiti yang sebenar. Dia menganggap alam idea adalah alam yang sebenar. Jadi kalau boleh kita kiaskan dengan dunia dan akhirat, makanya Plato beranggapan, saya bagi contohlah analogi Plato beranggapan dunia ni bukan yang sebenar, tapi yang sebenar adalah di alam akhirat. Maknanya alam dunia ini merujuk kepada alam indera dan alam akhirat merujuk kepada alam idea. Itu macam mana Plato punya falsafah tentang asal usul insan. Dan asal kewujudan manusia wujud di alam idea dan alam nyata. Ini disambungkan daripada Plato, dan sebagai kesimpulannya Plato menyatakan manusia sebenarnya berasal daripada dunia idea ataupun alam idea. Tujuan hidupnya di dunia tidak terus-menerus ada, melainkan harus kembali kepada asal bersama dengan idea tertinggi. Jadi di sana manusia beroleh kepuasan dan kebahagiaan yang sempurna. Namun mereka perlu terlebih dahulu membebaskan jiwa daripada kekuatan jasad dan pengaruh dunia yang pelbagai. Jadi boleh dikiaskan ataupun boleh dianalogikan terhadap kita punya ujian di dunia ni sebelum kembali kepada dunia yang sebenar, iaitu dunia akhirat. Begitu juga pandangan Plato kaitan dengan dunia idea dan dunia indera. Akhirnya manusia yang berjaya semasa hidup adalah mereka yang mampu sampai ke alam asal, iaitu alam idea. Mereka itulah orang yang bijaksana dan layak menjadi pemimpin. Kemudian menurut Aristotle, apa yang wujud sebenarnya adalah alam indera. Dia berlawanan dengan Plato yang menyokong teori alam idea.
Aristotle menentang teori alam idea dan tidak menerimanya secara realiti kerana ia tidak boleh dibuktikan. Apa yang jadi realiti adalah sekarang ni. Itu manusia berada di alam nyata. Dan manusia adalah makhluk yang istimewa yang mempunyai sifat benda wujud. Okey. Dan semua benda akan mati kecuali yang rasional. Kerana ia merupakan roh yang akan terus ada setelah manusia meninggal. Aristotle tidak membincangkan dari mana dan bagaimana roh atau bagaimana keadaannya selepas meninggalkan badan. Cuma dia bagi hint, dia bagi pandangan dia berkaitan. Dia kata roh tu tetap akan ada setelah manusia meninggal dunia. Jadi kita boleh faham lah kan, adalah pandangan-pandangan yang ada yang masuk sikit dengan, yang berkaitan sikit dengan Islam, iaitu roh kekal. Jasad tu pasti binasa di mamah bumi. Kemudian menurut Aristotle, manusia hidup dengan bahagia, kaya, senang, mulia dan lain-lain, tapi itu bukanlah kebahagiaan yang sejati. Kerana manusia banyak cenderung kepada kekayaan material. Manusia yang bijaksana adalah selalu bertindak mengikut akal budi ataupun common sense dalam mengendalikan kehendak jasad. Ini pun dia ada berkaitan tentang falsafah manusia, iaitu manusia ni kalau diberikan 3 gunung emas, bagikan 1 gunung emas, dia masih menginginkan 1 lagi gunung emas. Kalau bagi 2 gunung emas, dia masih lagi nak 3 gunung emas. Itu perumpamaan yang selalu dinyatakan dalam Islam lah, berkenaan dengan sifat tamak manusia ni. Okay. Kalau bagi 1, dia nak 2. Kalau bagi 2, dia nak 3. Dan apa yang boleh memenuhkan nafsu manusia? Hanyalah dengan tanah saja. Bila dah mati, barulah dia puas. Barulah dia tak meminta apa-apa dah. Tak boleh minta kan. Dah mati kan. Itu antara sifat manusia. Tapi material itu bukanlah kebahagiaan yang sebenar. Tapi siapa yang beriman ataupun bijaksana yang boleh mengawal akal dia. Kemudian mengikut alam materi, asal kejadian manusia adalah tiada bezanya antara manusia dan binatang. Bahan tanpa jiwa boleh bergerak. Okey. Tetapi jiwa tanpa bahan tidak mungkin bergerak. Dan manusia hanyalah benda ataupun bahan semata-mata. Iaitu manusia perlu ada jiwa sekali dengan untuk jadi seorang manusia lah. Okay? Manusia ni hanya bahan, hanya benda macam satu pasu, dan jiwa itulah yang memacu manusia. Okay. Maknanya manusia ni boleh jadi satu bahan yang boleh bergerak. Tapi dia perlukan jiwa. Kemudian menurut Karl Marx, manusia tidak bererti tanpa masyarakat. Ini berkaitan dengan falsafah Karl Marx lah. Okay. Komunisme, iaitu manusia perlu bermasyarakat yang mendorong dan menentukan sejarah manusia, menentukan kekuatan manusia. Untuk dapat kuat, dia perlu produktif. Okay. Dan untuk ekonomi, berdasarkan falsafah Karl Marx, iaitu manusia hidup ditentukan oleh ekonomi. Macam mana keadaan ekonomi? Segala benda, aspek lain adalah semuanya bergantung daripada kekayaan ataupun kestabilan ekonomi. Dan penolakan dia terhadap agama merupakan daripada kata-kata agama adalah candu masyarakat. Dan kata-kata ini sangat besar pengaruh terhadap gerakan anti-agama dan non-agama di Eropah, sehingga menjadi faktor lahirnya fahaman komunisme dan sekularisme. Baik, kemudian satu lagi, asal kejadian manusia menurut Sigmund Freud. Okay. Dan teori Freud ni yang paling terkenal, iaitu mengenainya ada alam bawah sedar.
yang mengendalikan sebahagian besar perilaku. Okey, tapi dia menyatakan tingkah laku manusia didorong oleh hasrat seksualiti yang permulaannya dialami manusia semenjak kecil, sejak disusui oleh ibunya. Dan dia mengatakan jiwa manusia ni ada 3 peringkat, iaitu sedar, prasedar dan tidak sedar. Dan dia kata lebih lanjut berkenaan dengan manusia, yang mana kecenderungan manusia adalah asmara saja atau seks saja. Okey, itu yang mendorong kepada tingkah laku dan perkembangan manusia. Okey. Dan itu yang penting menurut teori Freud ni. Dan kita akan bidas ataupun kita akan nyatakan juga tentang teori manusia menurut Islam. Bila dikatakan manusia adalah sebaik-baik kejadian. Okey, manusia terdiri daripada 2, iaitu jasad dan roh ataupun biasa kita panggil jiwa. Okey, kedua unsur ni adalah unik yang akhirnya membentuk personaliti seseorang manusia. Okey, dan luaran menggambarkan dalaman. Okey, di samping 2 unsur ni, manusia juga dibekalkan dengan beberapa elemen lain seperti hati, akal dan nafsu. Jadi untuk membincangkan manusia, kita perlu tengok pada seterusnya, iaitu hakikat dan sifat insan, iaitu secara fizikal atau material dan juga spiritual, yakni rohani. Okey, secara fizikal atau material, manusia ni di proses penciptaannya ataupun hakikatnya adalah diciptakan dimulakan daripada Adam, yang diciptakan daripada tanah. Okey, kemudian yang kedua, daripada yang perempuan yang pertama adalah Hawa, iaitu pasangan Adam. Dan kemudian barulah diciptakan anak cucu Adam alaihissalam. Dan seterusnya barulah melalui masa sampai sekarang, sampai kita ni barulah melalui proses biologi. Barulah daripada proses persenyawaan, iaitu melalui perkahwinan antara dua jantina. Jadi yang awal, Adam diciptakan daripada tanah dan Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Lepas tu barulah manusia berkembang melalui proses biologi. Itu hakikat fizikal insan. Macam mana proses perkembangannya. Kemudian kita pergi pada aspek spiritual. Okay, dinyatakan oleh Al-Ghazali, dari aspek spiritual, manusia mempunyai roh. Bila kata roh ni adalah urusan Tuhan, iaitu sangat sikit pengetahuan tentang roh dalam kalangan manusia. Yang paling tahu adalah Tuhan lah. Dan roh adalah sifat yang halus yang bersumber daripada rongga hati ke dalam jasad manusia. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada elemen utama dalam diri manusia. Okay. Dan nyatakan tadi, lepas aspek fizikal dan juga rohani, spiritual, kita ada juga manusia ada elemen utama, iaitu ada roh, ada nafsu, ada akal dan ada hati. Ini 4 elemen utama yang ada dalam diri manusia: akal, kita berfikir, hati, nafsu dan roh. Kemudian ini peringkat alam kehidupan manusia. Okey, sekarang kita di peringkat alam dunia. Okey. Sekarang kita di peringkat alam dunia. Okey, yang pertama kita daripada alam roh. Okey, untuk diciptakan kita, okey, kita ditiupkan roh kita dulu. Kita jadikan roh kita dulu, barulah dibuat kita punya macam untuk satu proses manusia ni, yang pertama adalah daripada roh lah, kemudian masuk ke dalam rahim daripada hasil penyenyawaan. Okay, kemudian ditiupkan roh di sinilah. Maksudnya kita mula hidup ataupun kita mula untuk masuk ke alam dunia daripada alam rahim. Okay, kemudian sekarang kita dah hidup ataupun kita tengah hidup, jadi kita hidup di alam dunia sikit ni. Lepas tu kita akan
mati. Okey, pasti kita akan mati dan kita akan masuk ke dalam alam yang lain, iaitu alam barzah. Alam barzah dia tak boleh tembus balik ke belakang, dia tak boleh pergi ke alam dunia balik. Dia akan kekal di alam barzah sementara dia menunggu kepada hisab ataupun dia punya pengadilan, justice, okay, yang baik ataupun buruk yang dia buat di alam dunia untuk dihakimi di alam akhirat. Itu dia punya apa? Dia punya aturan untuk peringkat alam, peringkat kehidupan manusia. Itu aturannya. Baik. Kemudian kita pergi pada seterusnya, itu berkenaan dengan jasad, dan ni ulangan balik je. Okay, ni ulangan balik je. Jadi apa yang penting dalam tahap kehidupan manusia adalah alam dunia. Alam dunia yang akan menentukan keputusan akhir seseorang, sama ada baik ataupun buruk, syurga ataupun neraka. Okay, dia tak boleh duduk tengah-tengah. Dia mesti ada antara dua lah dia punya hasil. Ya ataupun tidak, percaya ataupun tidak. Kemudian kita merujuk kepada potensi insan. Bila merujuk kepada potensi insan, dia berkaitan dengan Jerry, iaitu apa yang boleh dibentuk melalui pendidikan, apa yang boleh dikembangkan melalui pendidikan. Pendidikan yang akan memacu potensi insan. Jadi apa tu Jerry? Jerry adalah inilah rohani, jasmani, intelek dan emosi. Okey, yang pertama berkaitan dengan potensi insan dari sudut jasmani. Bila kata tentang jasmani, berkaitan dengan fizikal, dia berkaitan dengan bakat, dia berkaitan dengan teknikal, dia berkaitan dengan elemen sosial, dan dia berkaitan dengan kemahiran untuk memanfaatkan kepada masyarakat. Kemudian kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan menunjukkan 60.1%, okay, ataupun 60% rakyat Malaysia tidak melakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagai risiko untuk penyakit jantung dan sebagainya. Okay, kita kena jagalah kita punya jasmani ni supaya sihat dan bebas daripada penyakit. Okay, itu pentingnya potensi dari sudut jasmani. Kemudian dari sudut emosi, bila dikatakan emosi, dia berkaitan dengan psikologi ataupun mental. Okay, tapi emosi ni adalah bergantung kepada situasi. Ada masa kita gembira, ada masa kita sedih, dan ada masa kita marah dan sebagainya. Okay, bila tengok jenis emosi, dia ada banyaklah: takut, gembira, suka, tenang, pilu, bimbang, sedih dan marah. Itu antara jenis-jenis emosi. Dan kepentingan emosi penting sebab semua manusia ada emosi, cuma kena kawal kita punya tahap emosi itu. Setiap manusia perlu mengawal dia punya tahap emosi. Kalau tidak, dia akan jadi satu benda yang merosakkan. Macam kes malam kan. Tengok kes malam, apa yang jadi? Tengok tak kes malam apa jadi? Sekejap. Hello? Ada kelas. Sekejap. Jaga nakal balik. Michael Adam tak tahu. Perempuan FC. Apa tu? Oh, perempuan form 6 tu. Okey, baik. Itu antara emosi lah. Okey. Itu boleh kita, tapi itu cerita lama ataupun cerita yang dah berlalu, dah dihakimi ataupun dibicarakan. Okey. Itu berkaitan dengan persoalan marah, selalu dikutuk-kutuk sampailah dia meledak dan akhirnya kawan jadi masalah. Okey, kes malam yang berkaitan dengan seorang murid yang marah kepada bapaknya kerana menegur mindset. Kemudian apa jadi kepada bapak dia?
Dan lalu dia tikam bapak dia dengan pisau. Bila dia marah, dia marah, bapak dia tegur kenapa main handset banyak sangat kan. Dia marah dan dia ambil pisau dapur dan dia tikam bapak sendiri sehingga mati. Jadi bila lepas tu dia lari dan tak sampai setengah jam pun, dalam 20 minit tu polis dah dapat detect dan dia dah ditangkap selang 20 minit daripada kejadian. Itu antara yang faktor-faktor yang inilah yang emosi tak dapat mencapai stability emosi ataupun emosi dia tak stabil. Terlalu berikut emosi. Okey. Emosi ada dia punya kepentingan juga seperti untuk kelangsungan hidup. Okey. Kita perlu ada emosi. Kita perlu cemburu pada orang lain yang lebih berjaya supaya kita menjadi lebih berjaya. Cemburu secara positif. Dan kita perlu ada emosi untuk kita buat keputusan supaya kita tidak menjadi orang yang boleh yang boleh dipengaruhi. Orang tak boleh nak pijak pula kita. Jadi kita ada firm kita punya keputusan. Saya nak ni atas sebab demikian. Jadi itu memainkan kita punya emosi, macam mana kita tunduk ataupun tidak kepada tuntutan orang dan membuat jangkaan ramalan dan sebagainya. Okey, dan untuk berkomunikasi juga penting supaya nanti orang tak ingat kita marah kan, orang tak ingat nanti orang faham. Okay, kita kena faham cara berkomunikasi dengan baik. Masa komunikasi dengan orang, kita tak boleh dah buat muka marah, buat muka fed up. Jadi kita kena lahirkan satu bentuk emosi yang gembira untuk kita berinteraksi dengan orang. Kalau tidak, contoh kita berniaga, kita buat muka tak suka kepada customer, jadi rosaklah perniagaan kita. Itu contoh kawalan emosi ataupun kepentingan emosi. Kemudian dari aspek rohani, dari aspek rohani ataupun spiritual, satu benda yang tak nampak. Dan potensi last daripada sudut Jerry, last sekali adalah yang ketiga ialah berkaitan dengan rohani. Jerry, jasmani, emosi, rohani. Yang ketiga adalah rohani. Rohani berkaitan dengan roh. Roh adalah benda yang sangat menakjubkan. Dan manusia tak boleh menjangkau lah macam mana kejadian roh tersebut. Tapi yang tahu roh ni adalah kita punya sibling. Kita ada jasad, kita ada roh. Dan bila kita mati nanti, roh yang akan ditarik keluar. Jadi jasad tu jadi tidak bernyawa. Bila roh dah ditarik keluar daripada badan, jasad tu tiada gunanya, tak bernyawa lagi. Itulah yang orang tanyakan. Apabila kita dimakan oleh singa contohnya, dimakan oleh ikan paus. Lepas tu kita jasad kita dibakar. Jadi apa yang akan diseksa? Apa yang akan diseksa? Adakah jasad dan roh? Itu yang orang tanyakan. Kalau jasad dia tiada, jasad dia dimakan ikan paus, ikan jerung, singa, harimau. Jadi macam mana dia nak menghadapi azab kubur? Macam mana dia nak diseksa dia di akhirat? Dia zaman tu. Dia di alam yang satu lagi. Ataupun dia nak menerima nikmat di alam satu lagi. Adakah jasad dia yang terima nikmat ataupun roh dia yang terima nikmat, ataupun roh yang terima azab ataupun jasad yang terima azab. Itu perbahasan yang ada dalam kalangan ulama lah berkaitan dengan roh dan jasad. Yang mana satu yang akan menerima azab, dan banyak yang berpandangan roh yang akan menerima, sebab jasad dah tak ada, jasad dah dimamah oleh cacing, jasad dah dimamah oleh ulat. Jadi yang diseksa adalah roh yang menjadi nadi kepada jasad. Dan kemudian potensi insan yang seterusnya untuk dalam perspektif rohani, untuk meningkatkan potensi insan dalam aspek spiritual, perlulah
melalui zikrullah, doa, zikir, ibadat dan sebagainya. Sebab semua tu adalah makanan roh. Untuk mendapatkan roh yang apa? Yang cantik ataupun untuk mendapatkan roh yang baik, okey, yang akan mempengaruhi kita punya peribadi, kita punya personality. Mana kita perlu bagi makanan roh, iaitu seperti beribadah, berzikir, berdoa dan sebagainya. Okey, kemudian seterusnya berkaitan dengan pengisian akal. Okey. Akal, bila berkaitan dengan akal ataupun intelektual, dia berkaitan dengan akal lah. Okey, intelektual dia berkaitan dengan akal ataupun pemikiran. Jadi untuk intelektual ni, pemikiran perlulah boleh bebas. Okey, yang pertama dia boleh bebas untuk berfikir, tapi ada batasan. Batasan ni dia perlulah atas, dia perlu ada, dia berfikir ni ada batasnya. Dia tak boleh nak terlalu melampau. Sama macam kita makan, kita perlu ada batas supaya tidak nanti kita terlalu kenyang, malas dan sebagainya. Begitu juga untuk fikir. Kalau kita boleh berfikir dalam apa je bidang, tapi kita betul berfikir berlandaskan landasan ataupun berlandaskan batasan yang ditetapkan dalam wahyu, dalam Quran dan hadis. Mana dalam batasan yang diperuntukkan untuk kita berfikir. Kita tak boleh berfikir tentang benda yang di luar kemampuan kita, seperti di alam, tentang alam gaib, tentang kejadian syurga dan neraka, tentang kejadian malaikat, kecuali apa yang diberitakan kepada kita. Kalau kita sendiri berfikir untuk reka-reka, kita tak boleh lah, sebab benda itu adalah benda gaib ni bentuk benda yang tak nampak, yang tidak digalakkan kita berfikir tentangnya. Okey, seterusnya berkaitan dengan faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Okey, dalamnya ada 3 aspek utama, iaitu neoliberalism, liberalism dalam sistem pendidikan, kemudian insan sejahtera dari sudut psikologi, dan kemudian kegagalan mewujudkan perpaduan masyarakat Malaysia. Okay. Ini antara pemikiran insan sejahtera. Okay. Bila kita kata tentang neoliberalism, okay, berkaitan dengan ideologi ekonomi politik, ataupun secara detailnya, neo ni berkaitan dengan 2 teori, iaitu teori ekonomi, iaitu untuk pelajar dan untuk masyarakat juga. Kemudian dari sudut modal insan, untuk mendapatkan murid yang berpendidikan, berketampilan, pandai dan ada gaji yang banyak, yang boleh menambah kualiti dalam masyarakat. Itu pengaruh neoliberalism dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, krisis yang kedua, okay, adalah berkaitan dengan kegagalan mewujudkan perpaduan masyarakat di Malaysia. Sebenarnya kita bukan gagal, cuma kita ada lacking sikit lah. Okay. Ni mulanya akibat daripada pendidikan yang bukan dalam satu aliran. Jadi pendidikan kita ada banyak, ada Cina, ada India, ada Melayu. Jadi inilah yang membuatkan pendidikan kita berbeza antara satu sama lain, dan kemudian kita jarang ada kawan dalam masyarakat India dan juga masyarakat Cina. Yang biasa Melayu akan berkawan sama Melayu, itu yang sering terjadi. Okay. Jadi perpaduan tu kurang dalam kalangan masyarakat Malaysia. Cuma antara kaum dia lebih kuat lah. Okay. Kemudian insan sejahtera dari aspek psikologi. Okay. Dan seterusnya, daripada aspek psikologi ni, yang krisis yang berlaku sekarang, manusia tu kurang berinteraksi dengan alam, dengan persekitaran, dengan manusia lain, dan dengan haiwan ataupun dengan alam sekitar. Dia banyak bermain dengan diri sendiri dan gadget yang ada kat tangan lah. Okey. Jadi
Jadi untuk mendapatkan manusia yang sempurna, yang sejahtera dari aspek psikologi, manusia perlulah melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Dan manusia ni perlu bersama-sama, dia tak boleh seorang-seorang, dia tak boleh hidup seorang-seorang. Okay? Kalau kita nanti pun, kita akan berkahwin dan mempunyai anak dan sebagainya. Jadi manusia tidak boleh hidup seorang-seorang. Jadi manusia bertanggungjawab untuk memperkembangkan minat sosial. Dan ini tentang cabaran dalam masyarakat. Jadi menurut Adler, manusia ni ada 3 bentuk tugas. Okay? 3 bentuk tugas secara sosialnya. Iaitu untuk masyarakat, perlu menyumbang satu sama lain. Dan tugas, perlu mengurus diri sendiri. Dan kalau kita ada tugas pada family, perlu mengurus family. Dan kemudian seks, iaitu bekerja dengan jantina, berlainan. Dan saya akhiri dengan teori kemanusiaan Malik Badri berkaitan dengan psikologi, iaitu pakar psikologi Islam boleh membandingkan pandangan kemanusiaan ini dengan konsep fitrah. Okay. So, konsep fitrah adalah manusia ni adalah baik, telah diciptakan dengan baik oleh Tuhan, dan manusia bertanggungjawab atas pilihannya di atas muka bumi ini. Okay, baik. Itu berkaitan dengan topik yang keempat. Jadi saya dah bagi gambaran ataupun saya dah bagi pencerahan tentang topik yang keempat, iaitu berkaitan dengan potensi insan. Macam mana asal-usul insan, hakikat insan dan potensi insan. Okey. Jadi apa aktiviti yang saya nak kamu lakukan? Yang pertama adalah aktiviti 1 yang berkaitan dengan individu. Okey, aktiviti 1 adalah secara individu. Aktiviti 1 adalah secara individu. Kamu perlu bincangkan bagaimana untuk mewujudkan keseimbangan Jerry dalam kehidupan pelajar. Kamu sebagai pelajar, jadi macam mana kamu nak perkembangkan kamu potensi Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kemudian aktiviti kedua adalah berkaitan grup, kumpulan. Okay, jadi kamu perlu bincangkan asal-usul kewujudan manusia dari perspektif pelbagai agama. Jadi kumpulan yang ada non-Muslim, okay, jadi kamu boleh buat daripada sudut sama ada Buddha, sama ada India, Kristian, dan sebagainya lah. Okay. Kita dahulukan yang non-Muslim punya perspektif. Okay, kalau kumpulan yang semua ada Muslim saja, kamu boleh buat daripada sudut Muslim. Kalau ada seorang daripada Chinese ataupun Indian, kamu kena bincangkan dari sudut Islam, Chinese, Indian dan sebagainya. Kamu tak boleh buat satu agama saja, kamu kena buat daripada pelbagai perspektif agama. Kena minta pandangan daripada kawan-kawan kamu yang Chinese dan Indian ni, supaya dia boleh bantu untuk bagi pandangan tentang asal usul kewujudan manusia dari perspektif agama lain. Okey, itu untuk aktiviti pelajar tentang bab yang keempat. Jadi saya akan masukkan dalam e-learning. Saya akan masukkan dalam slide ni boleh ambil dalam e-learning, dan untuk submit nanti saya akan buat dua link untuk kamu submit. Okey, yang pertama adalah tentang aktiviti individu, yang kedua adalah kumpulan. Jadi untuk aktiviti ini saya harap kamu boleh submit sebelum Khamis depan lah. Sebelum Khamis depan. Khamis depan adalah berapa bulan? Khamis depan 24 26 November 2020. Okey. Jadi saya nak kamu submit dalam e-learning sebelum Khamis 26 November 2020. Jadi kena submit dalam e-learning. Okey, dan lepas tu saya akan bagi semua markah yang dalam e-learning bermula daripada bab 1 sampai bab yang ke-4.
Okey, setakat tu ada soalan? Ada soalan untuk yang tadi? Tempat yang keempat. Okey, baik. Satu yang tak ada. Tengok dalam grup WhatsApp ni. Okey. Saya nak selepas mid break atau selepas habis semester, cuti pertengahan semester, kamu kena bagi tajuk ni. Bagi tajuk. Kumpulan lain dah bagi tajuk, section lain dah bagi tajuk dah. Kumpulan lain dah bagi tajuk, section lain dah bagi tajuk. Dan saya dah luluskan. Saya dah luluskan tajuk-tajuk mereka dan dia orang dah boleh start lah. Dah boleh start untuk buat proposal project dan ulasan isu semasa. Jadi grup ni belum ada tajuk lagi, jadi kamu kena lengkapkan. Okay, nanti saya akan tengok tajuk tu. Kalau kata saya kata proceed, barulah kamu boleh buat untuk projek akhir yang berjumlah 60 markah. Okay. Dan saya katakan bila kamu dah siap, saya akan share mark, dan bila kamu dah siap, jadi kamu boleh bentang awal lah. Nah, jadi kita akan ambil masa untuk bentang. Okey. Baik, kalau tak ada soalan tentang bab yang keempat, kita habiskan kita punya sesi ni dengan Kahoot bab yang kedua. Okey, ni tak ada ni. Okey, siapa yang dapat 3 apa? Siapa yang dapat top 3 ada markah lebih lah untuk ni. Okey. Ini markah free je lah. Markah free untuk kita saling belajar dan meraihkan antara meraihkan dalam ulang kaji topik 1 dan topik 2. Okey. Saya bagi tempoh sampai 9.43. 9.43. Berapa orang yang masuk, kita akan start terus. Jadi kalau nak masuk segera. Kita check dalam internet. Okey, semua tu okey. Masuk segera. Baik. 9.43 saya masuk. Kita start. Okay. Kalau boleh 42 orang kena masuk ataupun 41 orang kena masuk. Okey, yang bab pertama tadi kita trial, jadi semua orang dapat markah. Yang top 3 dapat markah lebih sikit. Tapi untuk yang kedua ni kita hanya cari top 3 lah. Kita cari top 3, siapa yang perform, siapa yang luck dia untuk topik yang kedua ni. Okey, jadi akan dapat markah yang lebih daripada saya. Baik. Okey, 9.43 kita start. Kita bagi peluang kepada yang untuk masuk dulu. Kita bagi peluang untuk semua masuk dulu. Okey, cukup 40 kita masuk.
Okey. Kita perlukan 2 orang lagi. Jadi tak perlu kita tunggu sampai 8.43. Jadi kita tunggu 2 orang lagi. Cukup 40 kita start. Tak ada yang masuk lah. Ni ada 42 orang. Okay. Kalau tolak saya 41. Okay. 40 orang. Kalau tolak saya 40 orang. Mana ada lagi 2 orang lagi tak masuk. Mana lagi 2 orang? 2 orang lagi. Dah 37. Dua orang lagi. Okay, 10 minit lagi. Okay, baik. Kita mulakan dengan topik yang kedua. Soalan pertama, topik kedua. Berikan pengertian kepada falsafah. Okey, baik. Ada juga yang jawab salah. Okay. Iaitu menyertai berfikir. Tu. Itu dia punya bahasa. Kita nak pengertian falsafah secara detail iaitu suatu cara berfikir yang menyeluruh bagi mengupas sesuatu yang mendalam. Itu makna falsafah ataupun pengertian falsafah. Okey. Falsafah adalah satu cara berfikir yang menyeluruh bagi mengupas sesuatu yang mendalam. Okay, kita ada Abraham. Okay. Kemudian pembahagian ilmu falsafah.
Baik. Jadi majlis betul sini iaitu teoretikal dan praktikal. Itu pembahagian ilmu falsafah. Okay, Abraham lagi di hadapan. Ada yang potong Abraham ni. Okay, falsafah psikologi menghuraikan tentang. Baru kita belajar bab 4 tadi. Falsafah psikologi menghuraikan tentang. Okey. Ia menghuraikan tentang hakikat sifat dan potensi insan. Itu yang kita belajar tadi. Okay, soalan keempat. Falsafah dalam tamadun manusia wujud kerana falsafah dalam tamadun manusia wujud kerana. Ini senang je soalan dia. Okey, majoriti betul iaitu untuk mencari kebenaran. Mendalami satu isu. Baik, masih lagi Abraham. Baik, soalan yang kelima. Epistemologi. Apa yang masukkan dengan epistemologi? Apakah yang dimasukkan dengan epistemologi? Epistemologi bermaksud teori ilmu. Ramai juga yang betul. Okey. Jadi saya nampak cong di bawah. Okay, semakin menghampiri. Kemudian falsafah teknologi ialah. Falsafah teknologi ialah, adakah manusia tertakluk kepada teknologi? Adakah manusia terkesan dengan teknologi? Adakah teknologi menyusahkan manusia ataupun teknologi membantu manusia? Okey. 16 orang jawab manusia terkesan dengan teknologi. Jawapan yang salah lah. Okey. Falsafah teknologi menyatakan teknologi itu adalah sebagai pembantu kepada manusia.
Okay, saya lihat ada Chong, ada Faridania, ada Lokman, ada Wanzin dan Ibrahim. Kemudian falsafah ekologi. Ekologi ataupun apa yang dimaksudkan dengan falsafah ekologi? Yang mesti berkaitan dengan alam. Alam. Ekosistem, alam. Tapi apa yang dimaksudkan dengan falsafah ekologi? Adakah manusia mencipta aturan alam? Adakah manusia dan alam saling terkait? Ataupun manusia menghancurkan alam? Atau alam perlu diuruskan? Mana satu yang betul? Okey, baik. Ramai yang betul iaitu manusia dan alam saling terkait. Itu yang terkandung dalam falsafah teknologi, falsafah ekologi. Okay, soalan yang ketiga terakhir iaitu soalan ke-8. Falsafah praktikal terbahagi pada 4 kecuali. Falsafah praktikal terbahagi pada 4 kecuali. Apa yang bukan komponen dalam falsafah praktikal? Apa yang bukan perbahasan dalam falsafah praktikal? Baik, ramai yang betul iaitu baru. Baru itu bukan pembahagian falsafah praktikal. Baik. Soalan kedua terakhir iaitu tentang falsafah baru. Okey, nyatakan pembahagian falsafah baru. Adakah teoretikal amaliyah organisasi? Adakah metafizik psikologi epistemologi? Adakah teknologi organisasi dan ekologi? Ataupun politik bahasa fikiran logik? Ini senang saja. Jadi kita nak kenal apa itu falsafah baru, apa pembahagian dalam falsafah baru. Baik, ramai juga yang betul tapi tak sampai 30. Iaitu hanya 26 sahaja iaitu yang menjawab betul iaitu teknologi, organisasi dan ekologi. Itu komponen dalam falsafah baru. Okey, saya nampak balik yang Chong 5. Okey, soalan terakhir. Falsafah yang membahaskan perkara-perkara pentadbiran manusia mengenai dirinya. Apakah nama falsafah yang menceritakan tentang manusia dan dirinya? Macam mana manusia mengawal ataupun mentadbir dirinya? Baik, itu berkaitan dengan
apa? Akhlak. Itu berkaitan dengan manusia dan dirinya. Okey. Jadi kita ada tempat ketiga Luqman. Tahniah. Kedua Wanzin. Tahniah. Dan pertama adalah Abraham. Okay, tahniah. Okey. Dan kita ada runner up iaitu Jian dan Chong. Baik. Tahniah kepada ketiga-tiga. Dan okey, nama ni tolong bagi. Okey, siapa yang tadi? Luqman, Wanzin dan Abraham. Nah ni. Okey. Tolong bagi nama Luqman, Wanzin dan apa ni? Abraham. Boleh yang keempat, kelima ni bagi nama juga. Kita ambil sekali runner up ni, kita raikan semua. Yang empat, yang kelima. Nombor 4 dan 5 sekali. Baik, itu jadi untuk setiap kahut kita akan ambil 5 lah, 5 terbaik. Okey. Jadi kita start yang topik kedua, kita akan ambil 5 terbaik. Jadi semua orang akan merasa lah, semua orang akan merasa mendapat top 5 dan mendapat markah lebihan. Okey. Baik. Jadi analitiknya soalan ni adalah sangat mudah. Okey, berkaitan dengan 2 sangat mudah dan semua soalan dijawab dengan betul oleh kebanyakan player atau kebanyakan pelajar, dan 73% betul. 73% bermain dengan baik dan jawab dengan betul. Okey, baik. Ada beberapa soalan sebelum kita bersurai?